Kita nak bercakap berkaitan dengan pasca belanjawan. Hari ini kita berikan pengkhususan kepada bagaimana untuk kita membangunkan lagi industri sukan tanah air. Ya, 230 juta diperuntukkan kepada kementerian untuk program pembangunan sepanjang tahun 2025. Ada beberapa topik telah pun kita kupas sebenarnya. Baru-baru ini saya bersama dengan Majlis Presiden Paralimpik Malaysia untuk bercakap berkenaan dengan peruntukan yang diberikan ini, dan juga dia telah pun memberikan buah fikir berkenaan apa yang perlu dibuat pada tahun 2025. Dan hari ini kita sambung dan kita akan melihat sektor sukan secara keseluruhannya. Ya, betul. Jadi sangat bertepatan hari ini membawa topi yang berbeza hari ini sebagai seorang penganalisis sukan. Jadi rasanya besarlah topik yang boleh kita bincangkan hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Nasruddin Naharuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah, Ridwan. Difahamkan baru saja touchdown. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih atas jemputan juga. Kita teruskan pagi ini. Ridwan. Ya. 230 juta seperti mana Ridwan katakan tadi. Tapi kalau kita berikan fokus kepada 134 juta, saya berikan sedikit perinciannya bagi memperkasakan sukan berprestasi tinggi yang turut meliputi program Podium, projek khas sukan iaitu program pembangunan sukan Olimpik bagi 8 jenis sukan iaitu squash, olahraga, renang, terjun, badminton, memanah, taekwondo dan berbasikal, dan juga program Road to Gold sebagai persediaan sukan Olimpik. Okey, kita nak perincikan 134 juta ini. Kalau kita melihat kepada prestasi atlet kita baru-baru ini di Olimpik, kita bedah sedikit bagaimana sebenarnya prestasi mereka dan juga bagaimana 134 juta ini boleh digunakan untuk menambah baik lagi prestasi atlet kita, Doktor. Okey, baik, Syafiqah. 134 juta tu adalah sebahagian daripada 113 bilion yang telah diperuntukkan dalam belanjawan yang terkinilah yang baru diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ianya sebenarnya adalah satu fraction saja untuk kita punya high performance, dan ada lagi fraction lain untuk pembangunan belia dan sebagainya. Bagi saya, untuk yang diperuntukkan 230 untuk high performance itu satu jumlah yang sebenarnya agak baik, agak tinggi daripada yang sebelumnya. Sebelumnya cuma 180 lebih tahun yang sebelumnya. Dan fokus untuk yang seperti apa yang Syafiqah nyatakan tadi itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi dalam program-program yang kita telah pun sebenarnya wujudkanlah. Road to Gold dan juga program Podium dan penambahbaikan fasiliti yang kita ada. Jadi untuk kata Syafiqah, macam kita sedia maklumlah prestasi atlet kita di Tamasya Olimpik Paris baru-baru ini, dia tidaklah teruk dan tidaklah baik. Dia di tengah-tengah. Jadi saya percaya dengan peningkatan portion lah untuk yang diperuntukkan di dalam rancangan Malaysia ini, sebenarnya boleh meningkatkan lagi prestasi mereka untuk masa yang akan datang lah. Terutamanya untuk Olimpik di Los Angeles nanti. Okay? Kita ada banyak potensi sebenarnya, Syafiqah. Kita ada banyak potensi untuk kita gilap lagi lah atlet kita, dan untuk kita semua tahu baru-baru ni punya Olimpik yang kita hantar semua adalah atlet-atlet yang baru. Atlet-atlet yang kemunculan pertama. Paling tak pun mungkin kemunculan yang kedua. Setelah Tokyo sebelumnya lah. Jadi saya percaya ini yang baru-baru di Paris ni sebenarnya dia punya debut lah je lah. Yang sebenarnya adalah dua gangster. Kedua-duanya datangnya daripada sukan badminton. Badminton, ya. Jadi bagaimana? Di mana sebenarnya kelemahan yang perlu kita perbaiki? Okey, kalau kita nak sentuh berkenaan dengan Olimpik, prestasi Olimpik ini, dia bukanlah A sama dengan A, B sama dengan B. Dia ada banyak faktor-faktor lain lah. Ada banyak faktor pengalaman, utamanya sudah tentu. Dan juga pendekatan macam mana dia mengaplikasikan latihan untuk performance dia melalui pendedahan sains dan teknologi sukan, itu penting. Dan itu semua ada di dalam portion 230,000 belanjawan itu. Jadi juta, minta maaf. Dia ada dalam itulah, maksudnya pendekatan untuk meningkatkan prestasi dalam persediaan LA yang akan datang ni akan dibuat dari pelbagai aspek, supaya kita tidak tertinggal sedikit pun daripada aspek pemakanan, daripada aspek teknologi sukannya, pelbagai. Kita akan lebih bersedia, insya-Allah,
untuk temasya yang akan datang untuk secure our first ever Olympic gold medal. Menerusi temu ramah saya bersama dengan Majlis Presiden Paralimpik Malaysia baru-baru ini, katanya antara dua perkara yang perlu diberi tumpuan adalah persediaan psikologi atlet tersebut, dan yang kedua adalah kepakaran, yang mana kita perlu mendapatkan kepakaran daripada luar negara. Kita tidak boleh nafikan mereka mungkin lebih maju daripada kita dari aspek sains dan sebagainya. Pendapat doktor mengenai perkara ini? Kita juga ada kepakaran kita, tapi di mana kita perlu mencari titik timbang antara kita perlu menghantar atlet kita ke luar negara ataupun ke dalam negara, dari segi kos dan sebagainya. Itu semua perlu pertimbangan. Okey, untuk respon berkenaan perkara ini, ya betul, kita tak nafikan ada jenis-jenis sukan yang kita perlukan kepakaran di luar. Okey, tetapi kita perlu ada exit plan. Kita tidaklah selamanya perlu bergantung kepada pakar luar. Eventually kita perlu ada transfer of knowledge lah orang kata, untuk pindahkan supaya kebergantungan itu dapat dikurangkan dan kosnya dapat dikurangkan dalam masa yang sama. Ya, saya tak nafikan. Tetapi untuk segi psikologi itu saya rasa kita sudah ada pakar-pakar yang inilah yang kita sendiri ada in-house, terutama di Institut Sukan Negara. Cuma dari segi teknologi itu mungkin kita perlu timba lebih banyak, dan saya boleh kata mungkin kalau saya boleh beri contoh untuk berbasikal. Berbasikal, ya, kita spend agak banyak sebenarnya untuk teknologi menghasilkan basikal yang apa yang kita lihat Azizul Hasni pakai dan Syafidaus pakai, Izzah juga. Saya boleh kira dalam 50 ke 60% teknologi itu telah pun diserap daripada luar, dan insya-Allah untuk temasya yang akan datang ini kita akan lebih localize lah. Maksudnya penghasilan basikal untuk ditambah baik. Itu daripada teknologi lah, dan macam-macam lagi ada teknologi memanah untuk uji ketepatan dan sebagainya lah, banyak yang saya kesan lah sepanjang saya berada di ISSN. Okey, seperti mana Ridwan katakan tadi, ya, dari segi latihan dan juga kejurulatihan, ini membawa kita kepada 15 juta yang diperuntukkan kepada Harimau Malaya, under 18, under 13. Kalau kita tengok baru-baru ini kalah 0-4 dengan New Zealand pula. Okey, nak kata kejurulatihan, okey, selepas coach Kim Panggun, sekarang Paul Mati, kenapa? Di mana kelopongannya? Apa masalah dengan Harimau Malaya kita ni? Harimau Malaya. Baik, itu ialah kalau kita nak bincang mengenai Harimau Malaya ni memang sampai ke sudah pun. Ya, sebab selalunya belanjawan itu menyeluruh. Betul. Tapi kali ini khusus untuk Harimau Malaya. Yalah, kita tak boleh nafikan lah, bola sepak itu adalah sukan favourite di Malaysia. Memang perlu peruntukan yang khususlah untuk bola sepak supaya kita dapat perform lebih baik. Tapi ialah jurulatih itu satu hal lah. Pendekatan itu dia bukan semata-mata jurulatih saja. Atlet itu sendiri perlu committed lah berkenaan dengan latihan itu, dan exposure itu juga adalah penting. Jadi peruntukan 15 juta untuk Harimau Malaya itu bagi saya adalah satu yang wajarlah untuk kerajaan berikan, tapi dengan syarat peruntukan yang tinggi tidak menjaminkan sebenarnya prestasi yang baik. Apa yang penting adalah dedikasi pemain-pemain itu sendiri. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan pelaburan yang kerajaan berikan 15 juta ini dapatlah diterjemahkan dengan prestasi yang baik Harimau Malaya. Sekurang-kurangnya mungkin kita letakkan KPI, dia punya ranking naik sikitlah. Sebab itulah bila dikatakan 15 juta itu untuk kejurulatihan, ini membawa kepada perbincangan di media sosial. Adakah ini bermakna kita perlu menukar lagi jurulatih ataupun bagaimana? Sebab dari segi psikologi pemain itu dah satu perkara. Betul. Yalah, nak sentuh Harimau Malaya ni dia sebenarnya isu yang agak sensitif lah untuk kita kupas, yang kita kupas untuk transparent tu memang susah lah kalau saya nak being transparent lah. Tapi saya percaya mungkin pertukaran jurulatih kebangsaan itu adalah solusi yang baik. Kita tahu Kim Panggun sebenarnya telah menunjukkan prestasi yang cemerlang sebenarnya bagi pendapat saya. Mungkin jurulatih yang baru ini mungkin dapat kita letakkan KPI yang lebih tinggi daripada Kim Panggun supaya kita tengok inilah justifikasi kenapa ia ditukar. Jadi supaya ini tidak berbunyilah di masa akan datang. Kerana ia merupakan simbiosis dalam sukan ini, banyak perkara yang perlu dinilai. Betul. Bukan sekadar jurulatih saja. Kita lihat sukan secara keseluruhan. Kalau kita nak cakap tentang
road to goal. Banyak sukan-sukan utama yang kita utamakan, tetapi kita terlepas pandang sukan-sukan yang juga kita hantar yang juga merupakan boleh menang emas. Contoh sukan pelayaran, kita ada sukan menembak dan sebagainya. Kalau kita lihat negara jiran kita Indonesia memenangi pingat emas wall climbing. Kita ada jago wall climbing tapi tidak pernah diketengahkan. Jadi road to goal itu sendiri, pendapat doktor, dengan peruntukan yang kita berikan, perlu atau tidak kita kembangkan lagi kepada sukan-sukan yang tidak popular di mata kita, tetapi ada chance untuk kita dapat emas. Saya setuju. Saya nak ni. Awak nak Iron Man ke? 37 tahun. Iron Man. Ridwan pun atlet Iron Man kan. Saya ada jurulatih saya sendiri. Betul. Saya sangat setujulah. Sebenarnya kita ever since kita terlibat dengan Olimpik dan kita perform semenjak saya rasa Rio, kita dah mula climbing up lah our medal, jumlah medal yang kita dapat pun semakin meningkat sejak daripada Rio. Kemudian di Tokyo, kemudian di Paris. Kemudian untuk ke depan ni, saya setuju. Memang perlu kita ketengahkan sukan-sukan yang ada potensi. Sebenarnya ada sukan yang kita ada potensi dan itu sebenarnya diterjemahkan dalam belanjawan yang baru-baru ini. Okey, sebagai contoh 1 juta diperuntukkan kepada kriket. 1 juta. 1 juta khusus. Saya pun agak terkejut bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan 1 juta khusus untuk kriket. Tak pernah lagi. Itulah sebenarnya soalan saya seterusnya. Tak pernah lagi kita khususkan memang nama kriket itu dalam belanjawan itu. Jadi itu adalah salah satu inisiatif dari pihak kerajaan untuk mengembangkan lorong-lorong potensi untuk Malaysia mendapat pingat yang tentunya pingat emas yang kita buru. Selain daripada kriket, sebenarnya ialah badminton kita dah tahulah itu adalah penyumbang pingat yang konsisten semenjak dulu lagi. Kita pun ada pelapis-pelapis yang saya kira agak memberangsangkanlah baru-baru ini kan. Kriket. Selain daripada kriket, mungkin angkat berat sebenarnya pun ada potensi. Baru-baru ini Anik Kasdan, siapa sangka? Saya kira itu adalah pencapaian terbaik beliau. Sangat sedikit sampai kawan pun menangis. Dia kata mungkin salah strategi. Saya tak rasa salah strategi pun. Tak juga. Pada orang biasa kan, bila kita berada dengan coach kita, orang di situ, it's all about the decision at that moment. Particular moment. Betul. Particular moment. Jadi apa-apa pun, walaupun kedudukan keempat sekalipun, the take home message sebenarnya Malaysia boleh buat. Boleh. Ada room for improvement. Exactly. Jadi saya percaya untuk belanjawan yang dalam 230 juta yang dikhususkan untuk high performance itu, saya percaya ada portion untuk kita tingkatkan prestasi angkat berat. Saya percaya. Saya percaya kerajaan nampak akan perkara ini untuk angkat berat. Boleh dicari ruang supaya prestasi atlet-atlet kita dapat ditingkatkan dan menjadi salah satu loronglah untuk kita secure our gold medal in Olympic. Kalau ikutkan fizikal, kita ada advantage dengan. Kalau kita nak tengok kita fizikal, lebih rendah. Ya, mungkin. Ya, betul-betul. Saya setuju. Kalau ikut biomekanik sukannya, orang yang rendah itu sebenarnya ada potensi untuk dapat perform lebih baik. Ya. Betul. Bukan, sebab saya masih lagi berfikir mengenai kriket itu. Sebab kalau kita lihat, sebab itu yang diberikan peruntukan tau. Sebab 1 juta, walaupun nilai tidaklah sebanyak yang lain, tapi ada penghususan di situ. Jadi bermaksud mungkin kerajaan nampak kita mungkin boleh jadi powerhouse. Tapi kalau kita lihat kepada ranking, kita perbaiki ranking kita daripada ke 30, sekarang naik ke 24 dan juga ke 25, lelaki dan juga wanita. Tapi untuk sukan mampukah kita untuk menyaingi negara-negara lain? India, Pakistan, Australia. Itu sukan Asia, sayang. Sukan C. Sukan C. Sukan C tak ada India. Okey, bukan. Untuk kriket. Yes, tapi betul, saya setuju. Sebenarnya, sukan kriket kita, pasukan kriket Malaysia pernah dapat pingat emas dalam sukan C. Jadi mungkin itu adalah salah satu indikator lah kenapa pihak kerajaan memperuntukkan 1 juta kepada kriket untuk prestasi mereka boleh ditambah baik dalam persiapan. Setidak-tidaknya kriket, sebab Olimpik LA akan datang, ada 6 sukan tambahan dan salah satunya kriket. Selain daripada kriket, mungkin salah satunya adalah squash. Squash pun mungkin kita eye on that as well lah for us to get our potential gold medal. Jadi yes, saya setuju dengan Syafiqah. Prestasi kita yang meningkat itu yang sebenarnya menjadi kayu ukur kerajaan untuk memperuntukkan
penambahbaikan prestasi untuk atlet kriket tanah air. Ya. Itu untuk atlet yang dah ada. Pembangunan grassroots ataupun akar umbi pula bagaimana, Doktor? Itu yang penting sebenarnya untuk talent kita pada masa depan. Betul. Kalau kita tengok daripada 230 juta itu, kalau kita tengok apa pecahan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah penambahbaikan fasiliti, itu adalah sebenarnya grassroots juga. Bukan saja di KL Sport City di Bukit Jalil, tapi juga di tempat-tempat lain. Dan kalau boleh saya keluar sikit daripada 230 juta itu, sebanyak 20 juta diperuntukkan untuk kita adakan Isukan? itu satu. Satu lagi padanan. Gerakan padanan. Ya, gerakan padanan untuk NGO dan persatuan sukan wujudkan pertandingan itu sebenarnya ada grassroots lah. Jadi untuk merancakkan lagi talent identification, jadi diperuntukkan sebanyak jumlah itu untuk kita lebih kerap adakan pertandingan-pertandingan supaya bakat-bakat baru dapat dicongkil. Itu satu strategi yang baiklah. Maksudnya grassroots itu akan dikesan dari situ untuk di develop menjadi elite athlete. Saya rasa yang itu yang paling terbaik sekali sebab kadang-kadang bakat ini kita tak nampak. Exactly. Kita kena pergi cari ke dalam sama juga dengan isukan. Kena ada pertandingan. Sebab 20 juta juga diperuntukkan untuk isukan. Selepas kita tengok SRG mendunia Yes, untuk MLBB. Kalahkan Filipin. Filipin. Berdebar saya masa tu. Betul. Nangis saya. Nangis. Layan e-sport. Saya memang kaki game. Okay. Tapi itulah yang diperlukan betul-betul sekarang ni ialah sebab e-sport ni dia tak ada tempat yang khas. Tak ada stadiumnya. Jadi kalau sekarang ni pun Aziata pula penuh konsert. Jadi keperluan untuk isukan ini. Ya, hub isukan tu salah satu daripada elemen apa yang Kementerian Belia dan Sukan nampak. Sebab ikut daripada saya punya bacaan di sumber-sumber yang saya baca, yang saya dapat maklumat, sebenarnya kita ada potensi besar. Betul. Dia punya nilai isukan ni sebenarnya lebih tinggi daripada bola sepak. Betul. Betul. Saya setuju. Yes. Dia satu projection yang dilakukan untuk tahun ini. Nilai pasaran e-sukan ni adalah bernilai USD 4 bilion. 4 bilion. Ya. Dan diprojek untuk sehingga tahun 2030 dia boleh mencecah sehingga ke 14 bilion. Lebih tinggi daripada bola sepak, sukan bola sepak itu sendiri. Selangor fokus isukan je lah Selangor. Yes. Jadi itu adalah salah satu sebab kenapa 20 juta ini diberikan peruntukan supaya menjadi modal awalan lah untuk kita sediakan ekosistem yang baik untuk e-sukan ini supaya kita boleh menjadi hub sekurang-kurangnya di Southeast Asia dahulu. Kita pun dah tunjuk satu prestasi yang baik kan di World Championship baru-baru ni. Jadi itu satu investment yang saya kira sangat bertepatan lah dan aspirasi kerajaan juga untuk mengetengahkan AI. Betul. Jadi kursus-kursus TVET berkenaan dengan e-sukan ni juga akan diperkenalkan tidak lama lagi lah. Okey. Ya. Berkenaan dengan baru-baru ini kita sudah pun melapasi SUKMA. Talent-talent baru ini yang perlu digilap pada kita tengok peruntukan ini diberikan setahun. Jadi untuk dalam masa setahun apa yang boleh kita maksimiskan ataupun kita maksimumkan potensi mereka untuk kita mendapatkan potensi yang terbaik pada hujung tahun hadapan menerusi bajet-bajet yang diberikan terutama kepada talent-talent muda ni yang kita gilap daripada SUKMA. Ya, setahun ni sebenarnya dia bukanlah setahun itu saja. Dia sebenarnya dia continuous punya effort. Dan setahun itu adalah bajet yang itu kerajaan punya prosedur lah. Tapi development itu sebenarnya continuous. Di peringkat MMSD itu sebenarnya ada peruntukan yang khusus dan benda itu termasuk juga dalam 230 juta itulah disalurkan ke sekolah-sekolah sukan terutamanya untuk kekal mereka prestasi mereka di tahap yang baiklah. Dan sebenarnya kita boleh reflect usaha ini sudah pun mendapatkan hasil. Kalau kita tengok kita punya SUKMA baru-baru ini, kita ada banyak
atlet yang pecahkan rekod kebangsaan. Betul. Ya, jadi ini semua adalah daripada usaha kerajaan mencongkel bakat dan program-program sukan yang diperkenalkan di peringkat MSSD kan, dan mereka ini akan kita sambut di program podium dan seterusnya yang paling tinggi adalah road to goal, iaitu di Olimpik lah. Olimpik. Okey doktor, selepas kita berbicara berkenaan dengan atlet, kehidupan atlet selepas mereka bersara, terutamanya atlet-atlet senior. Ya. Apa pendapat doktor? Perlu tak peruntukan diberikan untuk mereka? Kerana sepanjang perbincangan kita menyentuh tentang atlet yang sedia ada. Untuk mereka bagaimana doktor? Untuk Atlet-atlet senior dan juga yang telah pun bersara. Ya, untuk atlet yang bersara ini ada program khususlah untuk kerjaya, untuk kita, maksudnya mereka tidak habis di situ saja. Kebanyakan mereka akan diberikan laluan khusus ke universiti-universiti tempatan untuk mereka ada tambah nilai lah dalam karier mereka, bukan saja sukan tapi juga dalam akademi. Itu ada. Contohnya di Universiti Melaya kita ada laluan khusus untuk atlet kebangsaan masuk dalam Universiti Melaya, dan kita tidak tengok 100% kepada akademik tetapi juga prestasi sukan mereka lah, untuk dia ada kejaya bila mereka tidak lagi terlibat dengan sukan. Ya. Untuk yang ini kerajaan juga memperuntukkan 6.2 juta peruntukan kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan. Jadi ini bagi menampung keperluan perubatan dan peralatan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Jadi bagaimana pelaksanaannya itu selepas ini baru kita nak bedah lagi, kita nak susun strateginya bagaimana. 230 juta keseluruhannya. Terima kasih. Itu banyak panggil session lain. Sebab tu saya suka bila datang penganalisis sukan. Lain topinya. Itulah. Kita bebas sikit. Terima kasih Dr. Baik. Terima kasih Syafiqah.